Kejap. Alhamdulillah. Okey, ni Man punya. Alhamdulillah. Ni Man punya screenshot. Dia buat goal time frame monthly. So apa nama, yang ni untuk apa ni Man? Ha? Ni awak marking untuk apa ni? Marking tu resistance support tu. Lepas tu yang plot tu. SBR RBS. Okay, monthly punya RBS okey. Tak masalah dia sekarang ni, sini awak tanda, sini tak tanda. Sini tak tanda. Tanda apa kan? RBS, kalau sini tanda RBS, kenapa sini tak tanda? Sebab dia ni, apa ni, RBS yang atas tu kan body bulu dia punya close, dia punya open bawah kan, pun boleh buat RBS kan? Dia punya open bawah mana? Bawah ni yang candle bull nombor Ni, berapa? yang ni ke yang sebelah sini? Yang belah 1 hari bulan 1 Mac ke? 1 Mac. Oi, 1 Mac. 1 Mac sini lah. 1 Mac Sini. 2020. Oh, sini 2020. 2020 tu. 1 Mac ni bear, sini. Bull tu, yang bull tu. Sebelah dia. Sebelah dia. Itu bukan RBS. Saya cakap pasal ni. Ni. Pasal tu. Oh tu. Pasal tu. Kenapa ni tak tanda RBS? Kena tanda lah ni. Yang ni kena tanda, yang ni pun kena tanda. Ni. Kena faham RBS, yes RBS. Do teori, yes do teori. Tapi kena faham satu benda. Bila mana dia do teori, secara automatik dia advance marking. Boleh faham tak? Faham. Sekarang ni floating ni sebenarnya macam ni tau Man. Low, high tu kat sini. Lepas tu lower, higher low tu kat sini. Maknanya garisan merah tu daripada sini dia straight turun ke bawah. Tak payah dia ada yang tu lah. Sebab apa yang ni yang paling rendah? Boleh? Faham. Lepas pada tu dia terus naik atas macam biasalah. Dan awak kena buat marking lah. RBS ni kena buat marking. Bertemu dengan period separator yang kat sebelah sini. Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi yang ni daily punya ni nanti visualization tu betulkan balik, kemaskan balik marking ni. Lepas tu nanti resubmit balik. Baik. Okey, so next. Siapa? Man selesai. Siapa pula? Yang ada sekarang ni Haikal dengan Izayuddin. Siapa dulu? Izayuddin boleh dulu ke? Boleh. Baik. So GBPAUD. Okay, so saya dah buka GBPAUD. Ni kot. Yang ni ke? Ada yang ni ke Din? Betul ke? Betul. Salah ni. Kenapa belum selesai? Sekejap. Okey. Memang tak ada apa Din. Memang tak ada apa. Cuba awak hantar sekali lagi. Saya tengok Haikal punya pula. Okey, saya hantar balik. Kita tengok Haikal punya. Baik. So ni Haikal punya bermula daripada time frame monthly. Ya, saya dah record ke belum ni? Okey, saya dah record. Tak pasal tak record lagi kan jenuh.
Sayang je. Baik. So sekarang ni GBP AUD, markingnya, assignment dia ialah complete marking dan juga floating. Kan Haikal kan? Floating saya tak buat lagi. Saya just buat marking dulu. Baik, marking dulu. Jadi sekarang ni SBR dan RBS tu betul, tak salah. Cuma, ada cumanya Okay. Ini RBS. Dash kan macam ni. Sorry, ni SBR. Dash kan macam ni. Letakkan warna hitam. Gitu. Boleh Haikal nampak? Nampak? Okay. Saya tu tadi. Oh, dia dah batal. Dengan biru. Yes, betul. SBR ni batal. So, tak payahlah. Dah batal, tak payah. Baik. So, yang ni belum berlaku retracement. Double pixel. Yang ni pula daripada struktur yang sebelumnya. Maka dia tak perlu double pixel. Pasal apa? The highest probability ialah untuk dia turun ke sini. Berbanding sini. Pasal apa? Ini merupakan daripada struktur yang sama. Boleh? Boleh Haikal? Oh, yang lama tu suara awak putus lah Haikal. Yang lama punya tu dia terus turun kalau ikut floating. Okey, awak tengok Awak tengok saya buat floating Mana saya buat floating. Okey. Saya tengok betul-betul saya buat floating. Ini low. Okey, low kita bubuh kat sini. Kemudiannya high. High dekat sini. Seterusnya higher low dekat sini. Dan expectation kita untuk dia buat high kat sini. Okay, pasal situ ada SBR kan, high. Bila mana dia dah buat high, kita target mana dia akan buat higher low. Sama ada di sini, adakah di sini, okay, adakah di sini ataupun dekat sini. So itu dua kemungkinan yang ada. Boleh nampak Haikal? Nampak. Okay, baik. Jadi sekarang ni Haikal, bila mana awak tengok macam ni, awak boleh nampak yang mana ini merupakan struktur yang sama. Satu, low pergi high, high pergi higher low pergi higher high, dia nak buat higher low yang baru. Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi sekarang ni, ini yang saya maksudkan RBS dari struktur yang sama. Boleh? Nampak ni? Nampak. Berbeza dengan yang ini, dia daripada struktur yang sebelumnya, iaitu di sini. Boleh nampak? Oh, yang macam downtrend punya. Yang macam downtrend punya, betul. Boleh faham? Oh, itu masih struktur yang sama punya? Ya, ini yang dimaksudkan sebagai RBS dari struktur yang sama. Advanced marking daripada struktur yang sama. Itu yang maksud dia. Boleh? Boleh. Okay, baik. Okay. Jadi, bila mana buat floating, kita kenal pasti floating yang baru, struktur yang baru, sebab kita nak tahu mana yang berlaku hutang. Ni hutang lah ni. Boleh? Boleh. Kita kenal pasti kedudukan struktur yang lama sebab kita nak recognize marking mana yang masih lagi berlaku hutang, yang belum dibayar lagi. Boleh? Boleh. Saya tunjuk contoh. Baik. Jadi pada bawah ni low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Betul? Betul. Okey. Low naik ke high, kemudian dia buat higher low. Betul? Betul. Okey. Seterusnya naik. Bila mana dia naik, nampak tak candle ni? Warna merah ni? Nampak. Okey. Bila candle warna merah ni, dia close dan dia gagal untuk mencapai SBR di sini. Okey. Jadi itu yang kita declare sebagai hutang. Seterusnya, bila mana dia dah close, dia naik lah. Bila dia naik, nampak tak? Macam mana pun dia akan cari balik area sini. Candle ni yang cari. Boleh? Kenapa SBR di tarik yang berapa you? SBR. Cukup tarik yang gagal SBR. Ni. RBS. Pelik kenapa SBR tadi?
Sorry, saya sebut. Saya sakit kepala tak habis lagi. So, kadang-kadang saya sebut pun salah. Sorry Baik. So ni RBS ni. Okay. Low, high, higher low, higher high. Bila mana dia close candle ni as a bear dan dia gagal kembali ke sini, itu yang kita katakan sebagai hutang. Boleh? Boleh. Okey, baik. Seterusnya bila mana dia naik, dia akan cari balik area sini. Di mana candle ni yang cari. Boleh? Boleh. Tu dia. Kita tengok belakang sikit. Kita malam ni kita bagi fokus sikit pada hutang. Tapi tak boleh lama lah sebab saya pun on medication. Okey, baik. So sekarang ni yang ni. Tengok high, low, high, low, lower high. Lower high kat atas ni, lower low, lower high, lower low, lower high. Okey, dia gagal balik pergi sini. Nampak yang ni? Nampak tak? Okey, boleh nampak Sekejap. Okey, baik. Bila mana dia gagal untuk cari yang sini, then dia turun, dia cari balik sini, kat sini. Nampak? Nampak. Dia cari balik. Bila dia dah cari, then dia turun. Nampak? Yang ni masih lagi belum bayar hutang dia sini Betul. Okay. Last kali dia cari balik. Nampak? Nampak. Ni masih lagi belum settle ni. Yang ni. Nampak? Nampak. So possibility untuk price tu pergi sini ada, possibility untuk price tu pergi dekat sini pun ada. Boleh? Dekat 5.3, 3.5. Yang ni 1/3 ni. Okay. Okay, 1/3. Kemudiannya yang ni SBR yang ni 1/2 2020. Kemudiannya yang ni 1/9 2015. Boleh? Boleh. Okey, faham Faham. Baik, cantik. Jadi Haikal masukkanlah floating Haikal. Daripada segi marking awak dah cantik dah. Masukkan floating Okay. Okey, baik. So saya berpindah kepada Tuan Izayuddin. Haikal ada soalan so far? Boleh? Tak ada. Tak ada So saya berpindah pada Tuan Izayuddin. Baik. Ini dia. Daripada Tuan Izayuddin kita. Baik. So sekarang ni bila mana buat bila mana buat floating, kalau boleh hanya fokuskan floating structure yang sebelum sahaja. Itu yang paling penting. Macam contoh, kalau kata sekarang ni, ini keadaan yang semasa, struktur semasa, contoh. Makanya kita akan fokuskan bahagian belakang yang ni. Okey? Macam mana cara untuk kita tentukan mana yang kita nak fokus? Cara dia macam ni. Okey. GBP AUD, time frame monthly. Baik. So sekarang ni saya fokus kat sini dulu. Jadi saya dah nampak dah apa struktur yang sekarang, apa struktur yang terkini. Seterusnya, saya akan memberikan fokus yang ni pula. Saya dah nampak ini downtrend. Okey. Baik. Bila mana saya dah nampak yang ini downtrend, saya akan cari ada ataupun tidak sebarang level yang berlakunya hutang antara struktur yang kat sini. Itu yang pertama. Seterusnya, bila mana saya dah settle yang ini, then saya akan pandang daripada sini ke atas untuk melihat sama ada berlaku hutang ataupun tidak. Boleh dapat tak yang tu? Izayuddin, Man, Haikal. Boleh. Nampak boleh Baik. Kemudiannya, bila mana kita dah selesai yang ni, kita akan ambil bermula daripada low yang paling bawah ni. Untuk trend yang paling baru, kita akan ambil low yang paling bawah, meaning that dekat sini lah, dekat sini candle bear ni. Daripada candle bear ni tadi, okay, kita akan start pandang ke bawah. Sama ada ataupun tidak kedudukan RBS atau kedudukan RBS ialah RBS lah, belah bawah RBS. Kedudukan RBS yang masih lagi dalam kadar hutang. Maknanya ada RBS dan dia masih lagi belum berlaku retracement. Okey. Tak ada. Semuanya dah batal. RBS ni pun dah batal, yang ni dah batal,
Yang ni memang confirm lah. Dan yang lain-lain ni semua support je kat belah bawah. Okay. So maknanya kita perlu memberikan fokus pada bahagian atas. The current structure sendiri ada hutang dekat sini. Okay, dekat sini. Sini ada hutang. Dekat sini. Kemudian satu lagi dekat bahagian sini pun ada hutang. Allah. Okay, sini pun ada hutang. Dan seterusnya bahagian atas ni. Sini. Sini pun ada hutang. Okay. Kita boleh nampak dengan jelas ada 3 aras harga yang berlaku hutang dekat situ. Minta maaf lah saya sekalikan je warna dia tu. Saya tak in detailkan dia. Jadi bila mana kita dah nampak yang mana ada aras harga yang berlaku hutang dan sebagainya, seterusnya macam yang saya buat dekat Haikal tadi, yang mana sekarang ni dia nak buat high. Okay, let's say candle ni close as a bear, dan selepas dia close as a bear, tentu dia akan membuat satu terjunan ataupun dia nak mencari point higher low dia dekat mana. Jadi untuk kita kenal pasti kedudukan point higher low tu tadi, kita boleh kata dia berlaku di sini ataupun di sini. Tapi based on teori, kedudukan RBS yang ini lebih kuat untuk mengukuhkan teori berlakunya higher low berbanding di sini. Tapi macam mana pun nak kena semak lah. Macam mana pun nak kena semak, nak kena pantau dari masa ke semasa apa yang berlaku pada kedudukan aras harga untuk dua RBS tu tadi. Semakan tu nak kena ada lah. Jadi sekarang ni, bila mana korang dah nampak yang mana GBP AUD bagi time frame monthly, dia nak mencari point higher low, sama ada di sini ataupun di sini. The nearest one di sinilah kata. Okay, situ saja lebih kurang 510 pip, lebih kurang. Okay, jadi bila mana kita turun pada time frame yang lebih rendah, okay, kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu time frame weekly. Okay, Allah. Iyalah, saya visualization the weekly. Jadi kita boleh nampak bila mana kita buka time frame weekly ni tadi, cun-cun dia duduk dekat area resistance. Boleh nampak dia cun-cun dia duduk dekat area resistance. Kalau dalam area resistance ni ada kedudukan SBR, lagi cantik, memang best. Ni SBR nampak. Tapi saya tak pastilah sama ada dia masih lagi valid ataupun tidak. Dan kita semak. Okey, dia masih lagi valid. Nampak? Dia masih lagi valid. So ini merupakan point yang sesuai untuk kita jadikan sebagai tempat entry, sebab kita andaikan bahawa selepas pada ni terjunan paling dekat sini. Paling dekat. Dan kita boleh nampak dekat time frame daily ini struktur yang samalah, Masih lagi belum berlaku retracement. 1 2. Sini dah. Okey, bawah dia belum. 3. Kemudian bawah lagi. Sini dah. Bawah lagi. Sini pun sudah. Sini belum. Nampak? Sini pun belum. Okey. Jadi boleh gunakan peluang dan ruang dekat sini untuk entry sell. Dan seterusnya kita akan kena jaga-jagalah. Pasal apa? Sini ada RBS. Kena ingat. Nak jadi monthly punya wave, walaupun dia minor, bukan ambil masa yang sekejap, dia ambil masa yang lama. Okay? Tak apa, pelan-pelan. Yang tu kita akan tajamkan lagi. InsyaAllah. Baik. Jadi itu dia untuk GBP AUD. Bukan tak bagus buat macam ni, bagus. Okay? Clear, boleh nampak dia punya ni. Tapi sebenarnya bila mana Tuan Din buat macam ni, Adin buat macam ni, kita tak nampak mana satu
level yang berlakunya hutang. Sebab Adin kena ingat, bila mana kita nak buat struktur yang sebelum, bukan saja suka-suka nak mahirkan struktur ke apa ke, no. That is not the reason. Apa yang kita nak ialah untuk kita kenal pasti aras harga yang mana yang masih berlaku hutang yang belum dibayar. Dia tak retrace lagi kat situ. Itu cerita dia. Bukan saja-saja suka kita nak plot. Tak, bukan itu. Sebenarnya during the plotting, bila mana kita membuat plotting, sebenarnya kita akan nampak dengan jelas mana aras harga yang masih lagi belum berlaku retracement, iaitu keadaannya hutang lah. Boleh faham tu? Boleh. Baik, satu lagi teguran untuk Izzajuddin punya marking. Bila mana Izzajuddin buat marking, boleh nampak dekat sini Tuan Izzajuddin kita dia guna M1. M1M. Kalau guna M, okey, tak ada masalah. Tapi kalau guna M1, takut nanti bahaya. Sebenarnya M, tapi satu tu tertambah tu, gantal dengan semua M tu sebenarnya. Pula. Semua M sebenarnya, tapi M1 tu dia salah type. Okay. Memang dia refer pada monthly je tu. Okey. Lepas tu main select control select je lah. Lepas tu ada ikut semua tu. Okey, boleh. So selesailah untuk Tuan Izzajuddin. Allah. So far ada soalan ataupun tidak setakat ni? Tak ada, cikgu. Anda kata yang current price yang baru tu, yang sedang bear tu, tapi jadi bull, tu akan kemungkinan dia akan naik atas. Dia akan cari yang atas. Apa time frame dia? Monthly lah. Ya? Monthly. Bila mana dia jadi bull, dia close as a bull. Haikal kan ni kan? Baik. Haikal nak kena semak mana halangan yang paling dekat. Ini untuk time frame weekly. Boleh nampak tak? Ini SPR weekly. Nampak? Kalau kita pergi daily pula, halangan dia yang paling dekat ialah di sini. Boleh nampak? Oh, sorry. Yalah, betul lah. Sebenarnya di sini. Sorry. Dekat sini. Ni daily. Ini. Dan sekarang ni pun sebenarnya ada SBR yang saya gariskan tadi kan? Yang ni. Jadi nak kena pantau dekat situ lah. Boleh Haikal nampak? Nampak. Okey. Kalau kata macam contoh korang nak sharp shoot ke apa ke, contohlah paling rendah katakanlah berani nak turun time frame H1. So tengok dekat sini. Apa yang dah berlaku? Okey, sini high, low, lower high, lower low, lower high. So retracement akan berlaku dekat sini. Masuk. Bila masuk tengok dia terjun. Sini ada RBS ni, nampak? Sini, nampak? So kalau kata dia boleh close kat bawah ni as a bear, maknanya kalau dia nak naik dia sangkut sini. Jadi entry tu dah selamat lah. Boleh faham? Ini saya tunjuk contoh Ni saya tunjuk contoh. Tengok betul-betul kebetulan rezeki korang. Ni candle dominan ni. Ini sebenarnya resistant. Sebenarnya ini resistant. Tapi candle ni, formation ni dia menggambarkan bahawa seller lebih dominan berbanding buyer. Boleh nampak tak? Kenapa seller lebih dominan berbanding buyer? Sebab shadow macam mana ayat dia? High price bagi candle bear lebih tinggi berbanding high price candle bull. Itu menandakan bahawa seller lebih dominan berbanding dengan buyer. Boleh? Boleh. Okay. So ini salah satu signal lah. Ini salah satu signal based on candle. Kalau kata tak nak masuk dekat advance marking dan sebagainya, so boleh guna yang ni, tak ada masalah. Boleh? Boleh. Boleh. Baik. So ada soalan? Cikgu. Yang saya dah tanda belum? Ada. Mana? Alif. Oh, Alif. Oh, ada balik kau.
Nah, baru masuk ada hal ni. Mana Alif? Ni. Baik. Alif. Sekejap Alif. Baik. So Alif punya. Floating ni tak kemas ni, Lif. Floating awak tak kemas. Kalau kata awak nak tanda, sebenarnya macam ni. Low, high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Higher low, higher high. Oh, okey, faham. Itu cara dia. Tapi bila mana kedudukan, okey kejap, yang dekat sini. Kita fokus yang dekat sini. Higher low, then yang ni, ambil yang ni. Higher high, kemudiannya higher low. Ambil yang ni. Boleh? Okey. Sekejap, saya nak kena tengok betul-betul sebab saya takut saya silap ni. Low yang bawah ni, low, high, higher low. Okey, sini higher high, dekat sini higher high. Sini higher low, higher high, higher low. Yang ni higher high, yang ni higher low. Yes, okey. Awak apa yang awak ambil ni betul. Apa yang awak ambil ni betul. Apa yang saya cakap tadi salah. Okey. So yang ni je yang perlu diperbetulkan. Low, high, higher low tu kat sini, yang ni. Yang ni. Kemudiannya higher low kat sini, yang ni. And then higher high kat sini, higher low kat bawah ni. Boleh nampak tak, Alif? Boleh. Yang ni merupakan point untuk higher high, yang ni pula point untuk higher low yang bawah ni. Jadi sini sepatutnya kena ada marking ni, marking RBS ni kena ada ni. Pasal apa? Kalau ikut-ikut berdasarkan gambar ni, masih lagi belum berlaku retracement ni sebenarnya. So ada kemungkinan besar price tu boleh sampai sini. Tapi level atas ni pun ada juga ni. Yang atas ni pun ada juga yang berlaku hutang, terutamanya yang ni lah. Okey. Tu CHF JPY. Lain-lain saya nampak okey, tak ada masalah. SBR pun okey. So GBP AUD. Nampak GBP AUD macam mana Alif tanda. Dia tanda ni betul. Cumanya sayang lah sebab dia tak ada masa kita discuss GBP AUD tadi. Kebetulan Haikal dengan Izayuddin, diorang dua-dua buat GBP AUD. Kebetulan. Oh, okey. Nanti saya cek balik video. Nanti saya mark balik. Tapi apa yang awak buat ni so far betul lah. Tak ada masalah. Okay, GBP NZD. Floating dia cantik ni. Apa nama Alif ni? Floating dia cantik. Jadi sekarang ni, bila mana Alif sekali imbas, tengok kan, bawah ni low, atas ni high. Saya guna jari pula. Low, high, higher low, higher high. Okay. Next point expected to be ialah higher low. Kan, dia pun dah touch kat bawah ni. Okay. So, kita just in a matter of time untuk tunggu dia close. Dan kita minta supaya GBP NZD berjaya close candle monthly as a bear. Kalau dia close as a bull, makna kata point untuk higher low tu belum berlaku. Boleh faham tak, Alif? Clear. Kita nak dia close as a bear. Nak tahan berapa hari lagi? Dua minggu je lagi. Tapi dalam tempoh 2 minggu ni macam-macam boleh jadi. Tu masalah dia. So bila dia close sebagai bear, dia akan jadi higher low lah. Bila mana dia close as a bear, yang pertama, shadow tu kekal warna merah. Betul ataupun tidak? Ya, betul. Okay. Bila mana dia close as a bull, the problem now is shadow tu warna biru. Dan di situ masih lagi belum berlaku retracement untuk point high awak. Okey. Faham. Ya, betul. Sebab tu saya nak candle tu close as a bear juga. Macam mana pun. Boleh? Okey, faham. So get the picture, faham Okay, jelas. Okay, nice. Baik, so itu untuk GBP NZD. Dan tahniah untuk Alif. Floating dia memang cantik, kemas, on point. Okay. Ni ada tertinggal satu ni.
GBP. Okey. Ini batal ke? Tak kan? Saya rasa dia ngam-ngam dengan line. Dia ngam-ngam. Okey. Kalau ngam-ngam, angkanya sama, close dan opennya sama, maka dia batal. Okey, faham. Okey, baik. Seterusnya USD CAD. Oi, kemaslah Alif punya floating. Kemas. Alif, awak nak jadi tenaga pengajar tak? Saya tanya serius ni. Saya bukan main-main. Saya tanya serius. Saya bayar. Tak belum sedia kot. Nak test tak? Nak try tak? Tak kot sebab ada komitmen lain. Okey. Floating dia kemas. Okey, tuan-tuan boleh tengok dia punya floating macam mana. Dan saya nak cari satu. Okey, macam ni. Bila mana bila mana Alif tengok macam ni, okey, Alif dah nampak dekat sini telah pun berlaku perubahan struktur daripada segi point. Boleh nampak kan sini Alif kan? Ya. Saya nak awak ambil balik CAD CHF ni, saya nak awak start daripada bawah ni. Start dari bawah. Kalau kita start daripada bawah ni, sini, arrow saya ni. Okey. So sini akan jadi low, high, high low, high low, high high, high low, high high. Okey. Betul? Boleh? Okey, baik. Sekarang ni problemnya ialah dua ni masih lagi belum berlaku retracement ni. Satu ni, yang ni. Jadi kalau kata dia nak buat high low, dia kena turun ke sini. Ya, betul. Okey. Sekarang ni dah berubah. Trend dekat sini dah berubah. Yang atas ni. Bila mana dia telah pun membuat, okey, sini high, okey, sini high low. Tak apa. Problem sekarang dia gagal untuk buat new high. Buat new high. Dia buat sekarang ni lower high. High, low, lower high. Dia nak ke arah penekaran trend Arah dia sekarang ni dia nak cari sini. So sebenarnya nanti dia akan jadi macam mana tau? Low, high, high low, high, high low, high low kat sini. Ataupun kat tengah-tengah ni. Sebab tu penting kenapa kita kenal struktur yang sebelum dan struktur yang terkini. Kita kena recognize benda tu. Itu penting. Boleh faham? Okey, boleh. Saya harap Man, Haikal dengan Izayuddin pun dapat ni satu video yang satu ilmu yang berkualiti bila mana kita bincangkan tentang CAD CHF ni. Baik. So sini ada soalan, kat sini banyak zone support yang bertindih. Saya confuse macam mana nak tanda. Baik, tak ada masalah. Ada lepas ni ada lagi ke? Tak ada dah. Dah tak ada screenshot dah? Ada dah. 5 semuanya. Okay, baik. So kita pergi CAD CHF. Ni dia. Alif dari mana? Memang daripada zero market ke? Saya start zero market yang webinar advance tu. Okey. Tapi saya tak masuk pun yang sebelum ni. So saya terus jump kepada yang advance tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni macam mana nak tanda support yang banyak macam ni? Baik. Itu soalan dia. Ini support yang pertama. Saya letak ni dekat atas sini. Okey. Seterusnya saya tarik yang belah low ni dekat sini. Selesai yang tu. Itu untuk support yang pertama. Support yang kedua pula, saya ambil dekat low juga, sama juga dan saya letak dekat sini. Ini support yang kedua. Jadi ini kawasan yang berlaku pertindihan. Makna kata open bull ni dan juga low candle bear ni. Boleh nampak Alif? Boleh. Okey. Bila mana macam tu, saya delete salah satu dan saya buat macam ni. Tu dia. Boleh nampak? Ambil yang bertindih je lah. Ya, betul. Okey. Boleh? Faham. Boleh. Okey. Yang ni pula, yang ni besar kan? Tentu-tentu dah cover yang ni, betul? Ya, betul. So tanda je lah yang ni. Okey. Faham. Selesai masalah. Boleh? Okey, jelas. Selesai. Baik. Yang lain-lain ada soalan ataupun tidak? Ada. Okey. Man ada soalan Man? Tak ada cikgu. Haikal? Tak ada. Okey Alif? Tak ada, jelas. 4 orang yang
yang berada dalam webinar pada malam ni, daripada segi marking, saya kira korang tak banyak masalah. Cumanya Adin kena orang kata apa, kena pandang bila mana nak analisis. Ni dah masuk peringkat analisis. Bila mana nak analisis, Adin kena tengok current structure dan juga previous structure. Benda tu kena tengok, kena perhatikan. Baru kita boleh aware, di sini kena jaga-jaga, price ni kena jaga-jaga. Baru kita ada rasa nak aware. Kalau kita tak memandang kepada struktur yang sebelumnya, maknanya kita tak akan ada satu perasaan, dia ni memang turun bawah dah ni, dia tak boleh naik atas dah. Dalam forex memang betul. Bila mana kita nampak benda tu dia dah tak boleh naik, dia tak boleh turun dan sebagainya, dia akan move away untuk one way direction sahaja, betul. Saya tak nafikan. Tapi kena ingat, berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada itu sangat baik berbanding dengan overconfidence. Baik. Yang itu untuk Adin lah. Okey, untuk Man pula, kalau kata boleh, tolong buat template. Kemudiannya kita akan bincangkan macam yang yang Alif buat, Alif pun dia tak buat template, dia buat gambar. Pasal apa? Baru dia buat basic market dan floating, lepas tu banyak currency. Sekarang ni korang semua ni dah boleh turun kepada time frame yang lebih kecil. Macam contoh daripada monthly turun pergi kepada weekly. Jadi bila mana dah berlaku perbezaan daripada marking daripada segi time frame yang berbeza, daripada monthly turun ke weekly, pakai template. Jangan pakai gambar. Pening nanti nak tengok. Boleh Cikgu, kami satu lagi tu ada dua gambar tau. Satu lagi gambar. Dua gambar. USD CHF. Bawah lagi. Ada bawah lagi. Tekan dah. Hilang dah. Dah? Dah hilang, dah delete dah. Mana? Tolong hantar. Jap. Dah. Okey. USD chef monthly. Ambil kau tengok dia ambil. Daripada tahun 2017 dia ambil floating. Bila mana nak buat floating macam yang saya sebutkan tadi, ambil apa yang previous floating sahaja. Ambil previous floating dan ambil current floating. Bila mana ambil macam ni, takut nanti terlepas pandang, tu yang kita tak nak. Baik. Okey. So sebenarnya start daripada sini ke belakang, start daripada sini ke belakang, sebenarnya dia dah tak ada apa-apa dah. Ni. Sebenarnya tak ada apa. Okey. Bila mana marking macam ni, nampak tak? Ini SBR tak tanda ni. Sayang tu. Iyalah. So kena tanda. Yang ni okey. Daripada segi dua teori punya point pula, high, low, high kat sini. Then terus terjun kat sini. Baik. Terus terjun kat sini, high low, and then bukan high low, lower low. Atas ni low high. Bawah ni lower low balik, atas ni low high. Boleh? Faham. Dan dekat sini masih lagi tak ada struktur yang cantik dan solid. So boleh turun pada time frame yang lebih rendah untuk semak. Okey. Ataupun daripada sini high, low, high, low, lower high,
lower low kat sini, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So dah terbatal yang ni, yang bawah ni dah terbatal. Maknanya lower high, lower low kat sini, ni dah jadi lower high balik. Selagi dia tak buat structure, so kita tak boleh nak kata dia, selagi dia tak susun structure yang cantik, kita tak boleh nak kata telah pun berlaku perubahan trend. Boleh? Tu dia. Baik, ada soalan? Logik. Okay. So kalau tak ada soalan, boleh teruskan buat marking. Monthly turun kepada weekly. Dan saya yakin semuanya dah faham berkenaan dengan previous structure dengan current structure, apa kegunaan dan kepentingan, kenapa kita nak semak kedudukan structure yang sebelum dan sekarang. Okay. Bila mana buat marking, kalau kata korang perasan, saya tak fokus pada satu pair. Saya tak kata, okay, korang kena fokus pada currency, nama currency saya bagi. Tak. Ataupun saya suruh korang sepakat, tentukan currency mana yang korang nak pilih. Tak. Pasal apa? Cara macam tu dia akan lambat. Bila mana, okay, macam contoh Man dia ambil U-Shape. Bila mana Adin dia ambil GA. Bila mana Haikal dia ambil GA juga. Alif pula dia ambil katakanlah apa-apalah EJ ke apa ke, tak kisah. So study case korang tu berbeza. Bila mana study case korang berbeza, macam mana nak cakap kita dah boleh cover banyak topik dalam satu perbincangan. Faham tak? Kalau kata kita hanya fokus pada satu currency je, iyalah kita nak tunggu dia jadi pula, berapa lama pula kan? Bila mana variety of currency dan kita buat analisis, so kita dah merangkumi semua insya-Allah. Setakat yang kita mampu, sekadar yang kita mampu. Baik. So kalau tak ada apa-apa, saya nak tamatkan video sekadar di sini sahaja. Tahniah dan syabas. Teruskan usaha tuan-tuan. Lepas pada ni saya minta kerjasama untuk hantar on template dan hantar dekat group. Jangan hantar personal lah. Baik. Should be by this week sepatutnya semua student dekat dalam tu dah buat plotting dah sebenarnya dan sepatutnya. Tapi yalah, masing-masing sibuk ke apa ke, wallahualam, saya pun tak pasti. Dalam 40 berapa orang tu tadi, berapa orang je sekarang ni? 1, 2, 3, 4 orang je. 10% kan? Itulah dia. Bila belajar, itu adatnya. Ramai yang syahid di tengah jalan. Okay? Baik, so nak kata ramai yang kojol tak baiklah kan, ramai yang syahid lah, insyaAllah. Baik, so sekian sahaja daripada saya untuk malam ni. Saya mohon ingat sebab saya pun tak berapa nak sihat lagi. Mak sakit kepala, migraine, ubat tak nak makan. Macam tu aja jadi. Duk melawan kan. Gitulah, degil. Baik. So, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam.